Cantik-cantik tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak perantauan yang selamat pulang, selamat tiba ke sini pada hari ini. Jadi kita bersama dengan Himpunan Anak Muda dan Perantauan. Tidak perlu diingatkan masa lagi, saya serahkan himpunan ini kepada host kita, Syahrul Shiro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengalu-alukan Timbalan Presiden UMNO Malaysia Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan atau lebih dikenali sebagai Tok Mat. Berikan tepuk tangan kepada Tok Mat. Dan juga kepada ini dia, orang hebat pekan, ahli parlimen pekan kita, figura hebat, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Juga kepada Ketua Pemuda Datuk Dr. Datuk YSD Mendusi. Berikan tepukan. Dan juga yang di-Pertua PAS, timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Muhammad Fadil Noor. Berikan tepukan. Dan juga yang diraihkan calon kita hari ini N23 Chini Azin. Dan lalukan ketibaan pemimpin tertinggi daripada UMNO dan juga PAS, dan juga sahabat-sahabat Akaumi yang berjuang bersama-sama pada malam ini. Berikan tepukan kepada anda semua yang hadir. Luar biasa hebat. Malam ni saya rasa nervous sikit. Sebab apa? Di atas pentas ini orang-orang yang hebat. Dan di depan saya ini adalah pejuang-pejuang yang tak pernah lari daripada perjuangan kita. Satu tepukan untuk anda semua. Walaupun dikata apa, tetapi tidak pernah panjat pagar. Inilah dia, pejuang-pejuang kita. Baiklah, majlis malam ini kita santai. Kita tak nak stres. Kita sempena dengan perhimpunan anak muda dan juga perantau yang dibawa khas oleh Majlis Belia Felda Malaysia. Berikan tepukan kepada mereka. Dan malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada forum dan kita akan bertukar pandangan kalau ada soalan. Tetapi soalan pertama pada malam ini, Tok Mat kita soalan daripada orang sini nak bertanya untuk forum ni. Calon kita adalah calon muda. Apabila kita letakkan calon muda, bergegar satu Malaysia anak muda, merasa satu kebangkitan yang luar biasa. Dan bagi diletakkan calon muda ni, macam mana pandangan Tok Mat Hassan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kasihi Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri ke-6 dan rakan-rakan, Syarul, terima kasih. Berkenaan dengan calon kita ni, Syarim ni, Syarim adalah merupakan calon yang diteliti begitu rapi oleh pemimpin bahagian pekan sendiri, tak lain tak bukan Datuk Seri Najib sendiri. Dalam kita nak memilih calon ni bukan senang, tetapi akhirnya melihat keadaan semasa, dinamik politik semasa dan juga cita rasa semasa, khususnya bila melihat pula rasanya Datuk Seri Najib dan rakan-rakan melihat peratusan pengundi orang muda di sini ini merupakan orang yang berumur 40 tahun ke bawah adalah peratusan yang amat tinggi, 44.45%. Jadi adalah sesuatu yang amat sesuai sekali. Nombor satu, kita letakkan calon muda umur 41 tahun Karim, walaupun dia tak mahu, nama dia tak ada dalam list pun.
Ini disebut sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Tetapi memandang dinamik kehendak orang muda sekarang dan peratusan orang muda yang menjadi pengundi di sini ini tinggi, maka adalah amat sesuai untuk kita letakkan anak muda yang pula datang daripada China sendiri, duduk di pada ni, kan, membesar di sini, bersekolah di sini. Dan nombor satu itu, nombor dua, ini merupakan proses pelapisan parti. Parti memerlukan satu proses untuk kita melahirkan ramai pemimpin muda, Datuk Seri, kan? Ini masa dia. Seperti pilihan raya kecil sini ini, menang kalah tak memberi kesan kepada kerajaan negeri. Kerana kerajaan negeri mempunyai kedudukan kursi yang selesa. Ini masanya untuk kita memberi peluang dan ruang kepada pemimpin-pemimpin muda yang nak kita jadikan sebagai pelapis dalam kawasan kita, dalam parti kita. Kerana ini merupakan kehendak semasa. Dinamik politik semasa pilihan raya ke-15 ini, peratusan orang muda amat tinggi. Lagi pilihan raya ke-16 nanti, saya rasa lebih 70% pengundi adalah merupakan orang muda. Kalau UMNO, Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional tidak mengambil kira tentang isu ini, dinamik politik di sekitar, di luar kita, zaman berubah, masa berubah, dan kehendak dan cita rasa pengundi pun berubah. Jadi ini satu hamparan dan hidangan yang diberikan oleh parti UMNO, BN dan juga Muafakat Nasional untuk kita pastikan supaya orang muda kita ketengahkan sekarang, dan biarlah orang muda ini akan diberikan mandat oleh orang muda yang ramai menjadi pengundi di sini ini. Dan insyaAllah saudara Syahrin kita akan menang malam besok, kita raikan sama-sama. Dan inilah merupakan pemimpin pelapis masa datang, dan ramai lagi yang sedang dalam kita perhatikan untuk kita jadikan orang yang menggantikan saya. Saya, Datuk Seri Najib ni orang dah sonjok ni, orang dah sonjok, dah nak maghrib dah ni. Jadi eloklah kita pilih orang yang baru nak masuk zuhur. Terima kasih. Ya, ada lagi soalan ni, Tok Mat. Ada daripada pemuda muda tanya, pada PRU akan datang, adakah lebih ramai lagi calon-calon muda akan diletakkan? Tu dia. Bukan saja dalam politik. Saya baru buat posting saya dibawa oleh Malaysia Today 2 hari ini, bahawa saya katakan bukan saja dalam politik, tetapi dalam keadaan segala-galanya sekarang, orang muda perlu segera bersiap sedia. Orang muda perlu segera untuk mengambil tempat untuk pastikan supaya dunia yang berubah sekarang ni, terutamanya selepas pandemik ataupun wabak coronavirus 19 ini, di mananya semuanya berubah, semuanya luar biasa dan semuanya baru. Ekonomi sekarang tak lagi berasaskan kepada ekonomi yang bergantung kepada kekuatan fizikal, tetapi kekuatan minda dan teknologi digital. Macam kita buat projek, kita buat Airbnb, semua berasaskan kepada teknologi. Ini kuasa yang dipunyai oleh muda. Jadi bukan saja menjawab soalan kepada Syirul tadi, apakah kita akan kemukakan lebih ramai orang muda, bukan saja dalam politik, Syirul, tetapi di Malaysia ini, di negara ini, kita mesti pastikan anak muda segera menyiapkan diri dengan ilmu, sedia menyiapkan diri dengan segala kepakaran untuk mengambil alih dan juga mengambil peluang yang wujud disebabkan oleh dunia telah pun berubah ke satu arah yang saya berumur setakat saya ni, orang 60 tahun ke atas ni, dah tak terikut lagi dah. Terlalu cepat perubahan dia. Maka inilah hamparan yang nak kita pastikan. Itu sebabnya dasar semasa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri dulu, ini semua it's all about TN50. Ini semua yang dibuat nak disiapkan sedia untuk orang muda, iaitu pada tahun 2050, di mana peranan orang muda yang sekarang ini belia belasan tahun akan menjadi sebagai pentadbir negara. Tetapi malangnya
kerana adanya kejutan pada pilihan raya ke-14, kita kalah, maka suatu gagasan dasar untuk menyediakan orang muda di negara kita ini telah pun terhenti. Suatu dasar yang amat baik, satu dasar yang saya rasa orang muda menyambut dengan baik, untuk menyediakan anak-anak muda, pemuda-pemuda untuk menjadi sebagai pemimpin negara, baik dari segi politik, baik dari segi ekonomi, baik dari segi apa juga. Jadi jawabnya tadi memang hasrat parti, tetapi dalam masa yang sama, walaupun kita nak supaya disegerakan peralihan pelapisan-pelapisan ini, kita sebagai yang tua ini masih lagi mesti memberikan tunjuk ajar, kerana kita walaupun dah tua tapi kita mempunyai banyak pengalaman dan membantu anak muda untuk segera dewasa dan segera untuk mereka menjadi seorang pemimpin yang boleh menerajui apa jua peringkat kepimpinan, baik politik, baik ekonomi dan baik apa juga organisasi korporat yang banyak peluang yang tersedia dalam negara kita, insyaAllah. Terima kasih Tok Mat. Berikan tepuk tangan untuk Tok Mat. Itu dia. Orang muda kena bersedia, kena intelek, kena ada knowledge, pengetahuan. Jangan kita orang kata apa, sombong dengan orang-orang lama. Banyakkan belajar dengan mereka. Soalan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Ini orang kata apa, bosku di pekan ini, dan satu Malaysia tengah fenomena bosku. Berikan tepukan kepada bosku kita. Kalau kita tengok dekat social media ataupun carian Google, kita tekan N, dah keluar Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib. Memang hebat. Mana taknya, umur 22 tahun dah menjadi sebagai ahli parlimen di pekan. Kita anak-anak muda 22 tahun baru kumpul duit nak beli RZ. Harga pun RM70,000. Tetapi Datuk Seri Najib telah memikirkan pasal negara masa umur 22 tahun. Kalau boleh dikongsikan sedikit Datuk Seri pengalaman sewaktu muda. Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Ya, memang satu kejutan yang amat sangat pada diri saya bila parti memilih saya untuk bertanding dalam pilihan raya kecil Parlimen Pekan pada tahun 1976. Waktu itu saya berumur 22 tahun 7 bulan saya. Lebih kurang begitulah. Dan saya fikir panjang sebenarnya sama ada saya nak terima keputusan parti ataupun saya fikir terlalu awal bagi saya. Memang agak berapa hari tak tidur malam lah memikir. Cuba bayangkan umur 22 ataupun hampir 23 dan terpaksa memikul tanggungjawab sebagai ahli parlimen, tak mudah. Dan pada masa itu, kalau Sendi ini kira kawasan luas, pekan masa itu lebih besar daripada Nogori 9. Sebab daripada Curug Paloh dekat Kuantan tu sampai ke Pulau Tioman, Rompin dan Pekan boleh katakan satu parlimen. Maknanya Parlimen Datuk Hassan Arifin dengan saya kira satu bahagian, satu parlimen. Belum ada Rompin tak wujud lagi masa itu. Jadi saya nampak segala-gala itu sebagai satu yang amat berat bagi saya, dan saya tak pasti pada masa itu sama ada saya termampu, terdaya atau tidak. Tapi bila saya fikir, saya kata parti kita ni dan negara kita mengamalkan sistem demokrasi terbuka, ya. Dalam parti ada pertandingan, dalam pilihan raya kita terbuka, dicabar dan sebagainya. Jadi seandainya saya tak mampu ataupun dilihat tidak mampu, sudah tentu orang akan bagi signal pada saya. Maknanya mungkin dalam pemilihan dalam parti
dia akan bagi signal saya tak layak ke, saya kalah ke, ataupun dalam masa pilihan raya dan sebagainya, kalah ataupun majoriti saya nipis dan sebagainya. Jadi banyak peluang ataupun ketika di mana kepimpinan saya akan dinilai, diuji. Jadi kalaulah dalam perjalanan saya itu saya dianggap ataupun dilihat tidak ada kemampuan, maka pada masa itu saya boleh ambil keputusan untuk keluar ataupun untuk tarik diri. Tapi sebaliknya, kalau kepimpinan saya diterima, maka saya anggap itu sebagai satu perjalanan. Sebagai satu perjalanan dari bawah sampai ke satu peringkat ke satu peringkat. Saya ingin ajukan bagi kita nak letakkan orang muda, mesti dibuat secara terancang. Ya? Satu, must be planned, orang kata. Jangan kita pakai, orang kata, sekop je orang tu, ya, ataupun tangkap muat, orang kata, dan tiba-tiba overnight orang tu jadi menteri katanya. Jadi terkejut. Jadi bila kita tak ada pengalaman di peringkat setiausaha parlimen ke, peringkat timbalan menteri ke, itu satu proses untuk memperkayakan pengalaman kita sebelum kita menyandang satu jawatan yang lebih besar, lebih penting. Jadi kalau kita nak bagi peluang pada orang muda, satu, kita buat cara terancang. Yang kedua, kita mesti pilih orang tu berdasarkan pada kebolehan, ya? Dan dia ada cukup kelayakan. Ketiga, dari segi attitude dia, sikap dia. Maknanya kalau dia kurang pengalamannya pun tak apa, sikap dia mestilah bahawa dia gunakan peluang itu untuk belajar sebanyak mungkin. Pada akhirnya dia akan jadi orang politik ataupun pentadbir yang baik ataupun yang berkesan. Jadi sebab itulah kalau kita sentuh dari konsep ni, mana saya akui mula-mula saya masuk politik memang saya gugup. Kalau nak bagi ucapan pun macam orang Kedah kata, ketak lutut. Memang ketak lutut. Sebab maklum sajalah saya berapa tahun di UK kan, di sekolah di sana, universiti di sana, tiba-tiba kena bagi ucapan dalam bahasa, memang berpeluh kan. Tapi lama kelamaan boleh tahan lah. Jadi sebab itulah ini semua cabaran bagi kita lah. Maknanya yang paling pokok sekali kita punya sikap kita lah, attitude kita, ya. Kalau sikap kita nak, orang kata, berjuang, ya. Kita nak jadi seorang yang mau berkhidmat, kita nak belajar selok-belok politik. Sebab politik ni tak boleh belajar di universiti. Mana boleh belajar pasal, orang kata, berhubung dengan orang, perhubungan kita dengan orang. Sebab dalam politik saya dapati bukan IQ yang penting, EQ yang penting. Maknanya kita punya empathy kita dengan orang, ya. Orang mesti suka kita sebab kita ada ihsan, kita ambil berat pada orang, kita tunjuk kasih sayang kita pada orang, kita merendahkan diri pada orang. Ini lebih besar kesannya daripada IQ. Kalau IQ saja, nanti politik kita profesor-profesor lah jadi menteri semua. Tapi saya tahu profesor politik pun kalau masuk politik tak semesti dia berjaya. Tahu dia kalah, peringkat cawangan pun kalah. Ini maknanya kita mesti faham, ya. EQ tu. EQ, Syaril, EQ. Maknanya cara mana kita berurusan dengan orang, dan kalau orang tengok kita, hati dia sejuk, ya. Kita nak macam itu. Bukan orang tengok kita rasa nak menyampah je. Itu alamat kita tak lama lah dalam politik. Itulah saya nak sedikit pandangan saya lah. Itu pengalaman saya, dan lain itu orang kata itu history lah. Semua orang boleh baca lawan saya, laluan saya. Tapi yang saya tak tahulah, saya nasib ke apa ke, saya tak pernah mencabar sesiapa dalam sejarah politik saya. Setakat inilah, tak mencabar. Sebab bila ada kekosongan dia baru saya menawarkan diri.
daripada mula sampailah sudah jadi presiden parti pun macam itu juga. Jadi mana pengalaman seperti inilah saya lihat bagi peluang pada orang muda. Tidak semestinya orang muda tu gopoh-gapah. Tidak semestinya orang muda tu nak main terjah saja. Tidak. Tak ada. Kita ada mesti tunjuk bahawa bila kita beri peluang, kita juga ada pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu supaya kita tidak orang kata dianggap sebagai gelojoh ke, dianggap sebagai tak ada budi bahasa ataupun tak bersopan. Sebab kita faham, kita pun ada orang yang lebih dewasa dalam politik yang masih lebih berkuasa daripada kita. Jadi kita tahu mesti bawa diri kita supaya kepimpinan kita walaupun kita usia muda tapi akhirnya boleh diterima oleh semua golongan. Terima kasih. Itu dia sedikit pengalaman daripada Datuk Seri Najib. Berikan tepukan. Saya ada sedikit pengalaman dengan beliau. Ini cerita betul Selepas saya menang Maharaja Lawak Mega 2018, saya pergi ke rumah Datuk Seri. Ini orang kata, apabila saya dipanggil tu, saya menggeletar. Saya cakap macam mana nak jumpa Datuk Seri Najib. Tetapi apabila saya pergi ke rumah dia di Langgak Duta, Datuk Seri terus dengan senyuman, Syarul masuk, kita duduk dekat sofa. Dan apa yang membuat saya rasa orang kata apa nervous time tu, bila Datuk Seri kata, Syarul, kopi or tea? Dia tanya, kopi or tea? Saya dah macam kopi. Dia tuang kat saya, dia bagi. Menggeletar saya ni. Tumpah-tumpah air. Tapi inilah orang kata apa, sentuhan daripada pemimpin. Dan insya-Allah pemimpin yang hebat kena ada sikap empathy, EQ yang tinggi. Jadi pemimpin-pemimpin muda kena ada benda tu. Dia bukan boleh belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan soalan kepada Ustaz Fadil Nur katanya. Okey, Ustaz. Kita sedia maklum dulu PAS dan juga UMNO bercakaran yang agak lama. Sampai saya dengar Dr. Ashraf tadi cakap dekat Kelantan, kalau PAS dengan UMNO ni ada satu peristiwa tu. Kalau ada ibu bapa tu dia nak nikahkan anak dia. Bila dia nikah, dia tahu yang Tok Kadi tu UMNO, dia suruh nikah sekali lagi. Sebab dia tak nak, dia nak orang PAS. Tetapi hari ini, Muafakat Nasional telah menyatukan dua parti Melayu yang terbesar, UMNO dan juga PAS. Alhamdulillah. Kalau boleh sedikit bagi komen tentang Muafakat Nasional ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Syarul Siro, iaitu juara lawak. Soalan pun macam lawak dah. Terima kasih Datuk Seri Najib, Tok Mat, Ustaz Dr. Ashraf Wajdi, Syahrim dan para datuk-datuk, datin-datin, pimpinan dan juga para anak-anak perantau yang pulang ke sini pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, perkembangan ataupun muafakat nasional ini apabila berlaku setelah kekalahan dalam PRU yang ke-14 yang lalu. Memang sebelum ini kita bersengketa begitu lama. Kita bermasa musuh politik begitu lama. Ideologi begitu lama. Tetapi takdir Allah menentukan kita dan selepas PRU yang ke-14 yang lalu. Mereka awal memang agak pelik sikit. Pelik macam mana? Ya, sebelum ini saya memang tak bermimpi nak boleh duduk bersama sepetas dengan otak-otak ini ataupun legend kita ataupun pimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi oleh kerana kerja Allah, saya boleh kata ini kerja Allah. Ini urusan Allah yang menentukan, mentakdirkan kita hidup bersama dalam muafakat nasional. Maka sebab itu kepimpinan kita buat keputusan untuk duduk semeja berbincang bersama ke arah menyatu padukan umat Melayu kita ataupun umat Islam. Maka semua sekali bersama-sama di dalam berjayakan ataupun di dalam melaksanakan tuntutan ataupun kehidupan kita. Jadi Alhamdulillah, kalau nak ikutkan peringkat awal memang agak berbeza. Saya pun memang rasa lain macam dan tuan-tuan pun memang rasa lain macam peringkat awal. Dulu ya, kita tengok biru pun dah rasa rabun mata.
Begitu juga orang biru, tengok hijau dia rasa pedih mata. Sekarang rasa gatal ya mata kita. Memang gatal okey, jangan menggatal saja. Baik. Begitu juga saya, memang dengan Datuk Najib, minta maaf Datuk Seri, saya cukup geram dengan Datuk Seri dulu. Dalam dewan ni, Datuk Seri saya cerita, sebab kita geng muda kita ni, saya 2 kali bertanding tiket pas di Don Sini. Sekarang saya jadi penyokong kuat daripada BN. Sebab atas muafakat nasional. Muafakat nasional, malam Datuk Tuan kata, Tuan Guru Haji Hadi menyokong penuh muafakat nasional dan minta semua orang PAS undi calon Barisan Nasional. Memang saya tak boleh tengok muka Datuk Najib waktu dalam dewan. Datuk Najib memang tak tengok muka saya. Macamlah saya tak handsome sangat pada ketika itu. Bosku, masa tu saya kata amboi. Tetapi Alhamdulillah, pertemuan kami waktu beliau, saya berjumpa di Indra Sempurna. Malam tu Datuk Najib datang dengar kuliah saya, kemudian program bersama, dan pertemuan kami memakai baju sama pula. Merah bersama, putih bersama. Ada orang kata macam ni mulut, bukan macam ni, lebih macam-macam dah dengan Datuk Seri Najib. Saya pun tak pernah jangka boleh naik kereta dengan Datuk Seri Najib. Sekarang ni orang nak kata melantak lah. Betul? Memang dengan Syahrim saya tak jumpa lebih 20 tahun sebab dia UMNO. Tetapi sekarang hari-hari tak tengok muka dia, hari-hari tak bersama dia, berasa nak demam pula. Muafakat. Maka sebab itulah sahabat-sahabat yang ada di bawah, jangan gusar, jangan risau. Yang penting jaga kesatuan kita. Yang penting jaga muafakat kita. Kalau ada yang nak pecah belahkan muafakat, persetankan semua itu. Setuju? Jangan main-main dengan muafakat nasional. Kita bertemu di PWTC. Saya tak pernah hasrat nak masuk PWTC. Apabila dijemput nak masuk PWTC, saya semayang hajat sampai 4 kali. Masuk-masuk nak teriak, tak teriak sama banyak. Aku ke ni? Ingat dalam mimpi, rupanya kenyataan. Ini muafakat nasional. Sebab itu Syahrul, insya-Allah kita yakin dengan muafakat ini. Dengan ada muafakat ini, kita pun tak boleh nak bayar. Kita pun tak boleh nak baca datangnya Perikatan Nasional. Datangnya Perikatan Nasional. Kita dah ada 3 geng sekarang ini. Syahrim yang ketiga, 3 geng pula. Masya Allah. Tengok kita boleh tubuh kerajaan baru, Perikatan Nasional. Semua itu bermula dengan muafakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah takbir. Alhamdulillah daripada Ustaz Fadil Noh. Memang macam itu Ustaz, rasa sekarang tu rasa lebih akrab, rasa lebih mesra. Saya rasa macam sesuatu pula Ustaz ni. Alhamdulillah dengan muafakat nasional kita nampak kita semua bersatu, lebih kuat. Islam lebih kuat dan kita semua bersatu di hari ini kerana muafakat nasional. Alhamdulillah. Tahniah semua. Dan kepada Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, bos saya pemuda. Ya. Ya. Oh, penyokong tega tu. Ya, hidup pemuda. Baik, Dr. Ashraf. Kita tahu Dr. Ashraf anak Jati Kelantan. Dah lama merantau katanya, dan sedikit pesanan untuk pengundi-pengundi yang ada di luar perantau untuk dia balik mengundi ke, ataupun sedikit cerita pengalaman Dr. Ashraf. Silakan Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muafakat.
Orang UMNO pun pada takbir dah sekarang. Ustaz, yang saya hormati bos-bos saya, Datuk Seri Najib, Tok Mat, Ustaz Fadeno dan seluruh barisan kepimpinan, dan yang paling penting pengundi-pengundi, terutamanya perantau yang baru pulang pada malam ini dan bersama-sama kita di alam maya. Dah beribu dah orang nonton program kita pada malam ini. Syarul kata apa pesanan? Saya kata mudah saja. Nak calon muda, pemimpin kita dah hidangkan calon muda. Betul? Kita kena memberikan isyarat kepada rakyat Malaysia bahawa Barisan Nasional, Muafakat Nasional, parti yang benar-benar mampu memberikan harapan yang betul, bukannya harapan palsu. Betul? Harapan yang betul maksud dia, kita kembalikan kegemilangan Malaysia yang asal, bukan Malaysia baru yang haru biru. Betul? 22 bulan cukuplah. Tuhan takdirkan kepada kita jadi pembangkang. Alhamdulillah ada hikmah. Kalau tak jadi pembangkang, saya dengan Ustaz Fadeno tak bermimpi boleh duduk bersama. Betul? Kalau tidak kerana Tuhan tarik sedikit kenikmatan kuasa yang ada pada kita, mungkin kita masih lagi bongkak, sombong, angkuh, ego dan macam-macam. Betul? Termasuklah kita semua. Kita merasa kita kuat. UMNO boleh kuat selama-lamanya. PAS boleh kuat selama-lamanya. Berbalah tak habis-habis. Tetapi Tuhan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Semua perkara ada hikmahnya. Dan yang paling penting hari ini, kita nak memastikan bukan saja esok ini kita menang, tetapi kena menang besar. Sebab saya pun bila Datuk Seri Najib dan kepimpinan tertinggi UMNO Barisan Nasional memilih Saudara Syarin sebagai calon kita semua, saya rasa amat bersyukur sekali. Sebab saya katakan Datuk Najib, saya berjumpa dengan dia beberapa kali di rumah, cuba nak pujuk. Jumpa di mahkamah, cuba nak pujuk. Tanpa menceritakan secara terperinci lah dialog saya dengan Datuk Najib. Tetapi saya hanya cakap kat Datuk Najib, 5 PRK yang sebelum ini pemuda tak pernah minta calon muda. Tapi kali ini untuk Cini ini kita minta lah kalau boleh calon muda ditampilkan. Dan Alhamdulillah kepimpinan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Tok Mat bersetuju dan akhirnya menampilkan calon muda. Tetapi kita di sinilah yang akan menentukan sama ada berbaloi ataupun tidak. Calon muda yang kita tampilkan ini menang, tak boleh hanya menang kadar menang, tetapi kita nak menang besar. Setuju? Sebab kita nak sampaikan mesej bahawa bukan saja yang pertama kita mahu dacing. Ada orang kata lambang dacing ni dah tak relevan. Setuju atau tidak? Tak setuju. Masih relevan. Kalau masih relevan, esok kita kena buktikan. Setuju atau tidak? Yang kedua, kita nak juga menghantar mesej bahawa rakyat inginkan Malaysia yang asal, Malaysia yang dinamikanya Islam, agama tunjang, agama lain bebas diamalkan. Melayu Bumi Putera, bangsa induk, bangsa-bangsa lain tetap dipertahankan hak dan tanggungjawab mereka masing-masing. Kita boleh hidup aman, maju, membangun dengan hebat selama 61 tahun. Tiba-tiba 22 bulan saja haru biru negara jadinya. Betul? Jadi kita kena hantar mesej. Kita tak nak atuk ke bakal PM yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 ke sampai hari ini tak selesai lagi bab siapa nak jadi Perdana Menteri. Ingat ke 22 bulan jadi kerajaan bergaduh sampai runtuh kerajaan, sedar diri. Rupanya dah runtuh pun masih berbincang, masih lagi berbahas, masih lagi berbalah siapa nak jadi Perdana Menteri. Inikah kepemimpinan kerajaan yang kita nak
bawa dan tampilkan kepada rakyat. Kita nak PH balik atas semula. Nak atau tidak? Tak nak. Sebab itulah kita kena hantar mesej. Sebab seni ni walaupun tak mengubah apa-apa, seperti mana kata Tok Mat, Kerajaan Pahang tetap Kerajaan Pahang di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi mesej yang penting kita kena sampaikan kepada rakyat. Yang ketiga, kita nak hantar mesej bahawa BN adalah sebuah parti yang dinamik dan progresif. Kita tidak pernah tutup pintu kepada orang muda. Kita membuka kepada orang muda. Dan ini contoh yang terbaik. Tetapi kita pun sedar bahawa orang muda bukan semuanya kita kata kita ni hebat. Saidina Ali pernah berpesan kepada kita, Ustaz, hikmatus syuyukh wa himasatus syabab. Kena ada combination. Kena ada gabungan antara kebijaksanaan, hikmah orang-orang tua, orang-orang lama yang mereka ini begitu panjang perjalanan hidup dengan khazanah pengalaman yang bernilai, yang kita tak dapat belajar di kelas-kelas, di sekolah menengah, di universiti, di kampus-kampus. Seperti mana kata bosku tadi. Kita kena ambil hikmah orang tua dan semangat orang muda. Himasatus syabab. Combination ataupun gabungan antara orang yang tua dengan orang yang muda ataupun yang berpengalaman dengan orang-orang yang muda, insya-Allah bukan saja parti akan lebih kuat, kepemimpinan negara akan terus segar, terus subur, dan kita nak mengembalikan kegemilangan Malaysia yang asal. Setuju atau tidak? Kalau setuju, esok jangan lupa bangun awal. Yang lelaki jangan lewat-lewat. Bangun awal. Esok kita undi calon nombor 3, Saudara Syarim, calon N23 Barisan Nasional yang mewakili Muafakat. Itu ya, itu peringkat awal ya. Syarul, terima kasih. Baik Doktor, itu dia tadi Datuk Dr. Ashraf, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tetapi Doktor, 22 bulan ramai rakyat Malaysia rindukan lawak-lawak yang lama. Dah tak ada lawak lagi. Diorang kata nak tengok lawak, type dekat YouTube, harga minyak turun. Diorang terhibur sikit. Okey, baiklah. Soalan kepada Tok Mat. Seterusnya, Tok Mat. Ramai yang tanya, Akar Umbi banyak yang tanya. Hala 7 PN ni, Perikatan Nasional, ada yang tanya ni makcik-makcik kat kampung, makcik tak faham Perikatan Nasional tu apa, Muafakat Nasional tu apa, Barisan Nasional tu apa, ke mana hala 7 kita sampai ni Tok Mat? Kalau dia sedih. Wah, berbeluh. Minta tisu. Satu soalan yang berat yang Poning nak jawab lah ya. Tapi macam ni lah. Dia saya katakan bahawa tadi kita Ustaz Fadilno dah cakap pasal Muafakat Nasional, dikupas juga oleh Datuk Dr. Ashraf. Kita dengan PAS telah pun memulakan kerjasama dengan mengambil hikmah dan iktibar selepas daripada pilihan raya ke-14. Dan kita memulakan kerjasama kita panggil penyatuan ummah. Nak menyatu padukan orang Melayu yang berpecah-pecah. Menyatu padukan orang Islam yang berkabilah-kabilah. Kerana perpecahanlah yang menjadi punca utama. Kita kalah. Orang Melayu tidak lagi menjadi tulang belakang pentadbiran negara kita. Selepas 62 tahun kita mentadbir negara, akhirnya orang Melayu tidak lagi mentadbir negara secara khusus dia. Maka atas kesedaran tersebutlah Tirul, kita menyedari dan mengambil hikmah dan iktibar dia. Kita melihat perpecahan ini tidak boleh berterusan. Maka kita telah buat suatu, orang kata, kerjasama yang kita panggil penyatuan ummah antara UMNO dan PAS. Kerana UMNO dan PAS adalah merupakan dua parti Melayu yang terbesar di tanah air.
Jika dua parti Melayu terbesar ini masih tidak boleh bekerjasama, maka perpecahan orang Melayu akan berterusan. Jadinya usaha kita lakukan untuk kita buat bahawa orang Melayu mesti disatukan, dan yang paling langkah yang terbaik ialah menyatu padukan dan bekerjasama dua parti Melayu terbesar ini. Dan lahirlah idea penyatuan ummah, dan kita tak memandang belakang lagi. Kerana saya katakan tadi, salah satu punca besar kita kalah, orang Melayu berpecah belah. Bila orang Melayu bersatu, inilah dia hasil yang kita lihat. Banyak saya pergi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Pakcik-pakcik, makcik-makcik itu Zirul, dia merasa macam menitis air mata. Dia kata, Tok, kami tak pernah rasa sebahagia ini sebelum. Kalau dulu di kampung, kalau ada apa-apa majlis di masjid, setengah kampung saja datang. Kalau ada kenduri kenara, setengah kampung boikot. Tapi setelah wujudnya penyatuan ummah ini, kemudian kita namakan balik kepada Muafakat Nasional, satu kampung bersatu. Tadi kata Syirul, kata tadi nikah kahwin, kalau kadi dia bukan orang daripada orang dia, nikah tu dinikahkan semula. Sembelih tak nak makan, macam-macam. Imam dua, minta maaf cakaplah kepada dia, kan ini terjadi. Tetapi sekarang kebahagiaan dinikmati oleh orang Melayu, terutama penduduk di luar bandar. Islam merasakan sesuatu yang dapat nafas baru. Inilah dia Muafakat Nasional, dan kita telah memertai apa yang dipanggil sebagai kita punya MOU pada bulan September, 14 bulan September tahun lepas, yang mana Ustaz Padil mau 4 kali semayang hajat, nak masuk ke, nak pergi ke tidak. Akhirnya bercantumlah, bersatulah dan bekerjasamalah dua parti Melayu yang telah terbesar di tanah air ini, yang berpuluh tahun berseteru. Dan hari ini kita lihat pilihan raya, pilihan raya kecil, kita menang saja. Ini punca utama kita untuk kita mendapatkan kuasa semula. Itu Muafakat Nasional. Barisan Nasional memang adalah ya, UMNO dengan MCA, MIC, PBRS. Dulu ada 14 parti. Tapi selepas pilihan raya ke-14, Sarawak keluar, parti-parti Sarawak dan parti-parti daripada Sabah keluar, tinggallah lagi 4 di dalam Barisan Nasional. Sekarang ni Barisan Nasional, UMNO sebagai terasnya bekerjasama dengan PAS, kita bertaawun dan kita menubuhkan Muafakat Nasional. Perikatan Nasional ini pula nama yang kita ambil untuk sementara waktu. Kerana pada bulan awal tahun ini, Kerajaan Pakatan Harapan yang 22 tahun telah pun mentadbir negara, yang menghuru-harakan negara, yang rakyat merasa sengsara, bantuan nelayan, bantuan petani, bantuan JKM semua dipotong, peruntukan sekolah-sekolah dipotong, MARA peruntukan bajet 50% dipotong, semua dipotong. Tetapi hutang bertambah banyak, duit Petronas habis dijarah, harta-harta kerajaan dijual, harta tabung haji dijual. Tak tahulah kalau dia sampai habis penggal itu hari, Allah Ta'ala ni sayang kat kita lah. Itu sebab dia jatuh sendiri. Kita tak pernah jolok pun Datuk Seri kan. Kita usik-usik adalah kan? Kita usik-usik tu ada, takkan tak usik kan. Ya cakap tak apa-apa, suruh orang Peneroka Felda minum minyak kelapa sawit 1 sudu 1 hari. Apa ke benda gila. Nak buat kereta terbang lah, macam-macam. Jadi kita usik-usik sikit. Tapi tak sangka pula buah tu rupanya dah masak, dia jatuh tu sendiri. Buah dia jatuh masak, kalau kita tak makan bodoh lah kan. Dia jatuh sendiri. Perdana Menteri Pakatan Harapan atuk kita berhenti meletak jawatan. Dalam amalan demokrasi, kalau Perdana Menteri letak jawatan, kabinetnya juga adalah dengan tersendirinya terbatal. Menteri-menteri terbatal. Itu Mak Sabu terkejut tu. Aku turun ke Tubang, naik ke Tubang, aku menteri. Aku turun ke Tubang, aku tak jadi menteri lagi, dia tu. Mak Sabu. Yang elephant fight elephant tu lah, ingat lagi tak? Kan? Kita tak usah apa-apa. Dia tumbang sendiri. Bila tumbang, amalan kerajaan demokrasi berparlimen
mengikut ala Westminster di United Kingdom, siapa-siapa sahaja ahli parlimen boleh mengumpulkan rakan-rakan dia, dan dengan syarat dia boleh mendapat majoriti. Kita ada 222 kursi dalam parlimen kita. Siapa yang dapat 112, dia akan diberi mandat oleh Yang di-Pertuan Agong kita untuk menubuhkan kerajaan dan dipilih sebagai Perdana Menteri mengepalai kerajaan. Maka tertubuhlah. Nak panggil apa kerajaan? Takkan nak panggil Barisan Nasional, takkan nak panggil Kerajaan PAS ataupun Muafakat Nasional. Dipanggillah satu nama yang mana banyak daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Muafakat Nasionalnya, dari PPM-nya, daripada PKR yang berpecah masuk, maka dipanggil, iaitu Perikatan Nasional. Dia bukan satu parti yang dah ditubuhkan, belum lagi. Kami sedang berunding ni. Kami sedang berunding sama ada nak didaftarkan tidak Perikatan Nasional ni. Sama nak dijadikan, siapa nak jadi ahli dia. Sama ada PAS, UMNO, MCA, MIC, parti-parti lain, ataupun Muafakat Nasional, plus GPS Sarawak dan juga GBS di Sabah. Cuma 3 parti saja menjadi ahli kepada Pakatan Grand Coalition tersebut. Itu sedang kita fikirkan, sedang kita gundingkan. Jawatan kuasa perunding dah ditubuhkan, dan insya-Allah kita akan cuba mencari suatu keputusan yang akan tidak merugikan sesiapa, tetapi dia akan menguntungkan negara. Dan kita akan mengambil kira bahawa ini merupakan suatu muafakat yang baru, ya, supaya yang pentingnya kesejahteraan negara, rakyat, ekonomi negara, ekonomi rakyat menjadi keutamaan kita. Jadi itu dia. Muafakat Nasional memang dah ada. Kita punya piagam dah kita tanda tangan ni. Datuk Presiden kita UMNO dan juga Presiden PAS Datuk Seri Haji Adi Awang telah menandatangani sejarah yang mana perbalahan orang Melayu di tanah air kita ini telah dapat kita selesaikan. Jadi Muafakat Nasional dah ada, Barisan Nasional memang dah lama daripada dulu. Perikatan Nasional ini cuma nama nak kita panggil kepada kerajaan yang kita tubuhkan untuk kita selamatkan negara kita, kerana Kerajaan Pakatan Harapan telah pun tumbang dengan sendiri. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada taufan, dia tumbang sendiri. Jadi kita tubuhkanlah kerajaan. Itulah dia sementara waktu sebelum kita mendapat apa-apa keputusan. Terima kasih. Sementara je. Okey, baiklah, terima kasih Tok Mat dan Datuk Seri Najib, bosku. Soalan untuk Datuk Seri Najib, apakah pembangunan yang Datuk Seri lihat di Pekan dan juga Chini ini, dan kalau boleh sedikit komen, adakah penambahbaikan dari segi pembangunan dan apa harapan Datuk Seri Najib di Chini ini? Terima kasih Syarul. Memang kita mempunyai visi untuk Chini. Kawasan ini berpotensi untuk menjadi lebih maju lagi. Salah satu daripada projek yang begitu unik adalah projek kilang kertas di Pulau Inai. Dan kilang kertas Pulau Inai ini dalam Don Chini, di mana fasa pertama akan siap pada bulan Oktober ni, ya. Setakat ini 30 anak Chini telah diambil, sedang menjalani latihan di IKBN Pulau Inai, kebetulan depan kilang kertas. Dan mengikut pada pengusaha syarikat ni, dia sedang dalam proses mengambil 150 lagi orang anak Chini untuk bekerja. Dan kilang ni, yang istimewa bagi kilang ni, dia gunakan raw material, iaitu bahan mentah daripada empty fruit bunch. Maknanya buah sawit, tandan buah sawit tu yang dah perah, minyak dia yang jadi sisa, yang jadi menyusahkan kita, bertimbun-timbun,
tapi boleh digunakan sebagai raw material untuk diproses dan akhirnya membuat kertas A4, dan kertas ni boleh diekspor ke luar negara, boleh digunakan dalam negara kita. Maknanya apa? Maknanya anak seni dapat pekerjaan, satu, dan peneroka Felda boleh berjual bahan-bahan yang tak berguna lagi, yang menjadi pembuangan, untuk dijual pada kilang ini, dan dia dapat hasil daripada penjualannya. Kalau saya tanya pengusaha ni berapa banyak agaknya, kalau dia kata kalau ikut pada perkiraannya mungkin dalam lingkungan RM1,000 sebulan tambahan kepada setiap peneroka. Kalau dia jual empty fruit bunch tu dan pelepah-pelepah dia pada kilang ni, dia boleh dapat dalam lingkungan RM1,000 sebulan. Dan mengikut pada pengusaha ni, kilang ni dibagi pada beberapa fasa dalam masa 5 tahun, dijangka antara 3 hingga 5,000 pekerjaan dapat diwujudkan. Cuba bayangkan, kawasan Ceni ini dapat 5,000 dan anak-anak Ceni boleh tinggal di kawasan Felda ataupun perumahan yang dibuat di kilang. Saya dapat bayangkan akan wujud satu bandar kecil situ. Dan ini sudah tentu memberi kesan yang amat positif kepada anak-anak muda kita. Inilah salah satu projek yang amat-amat bermakna, ya, untuk Ceni ini. Yang kedua, saya nak beritahu bahawa Felda sekarang di bawah Perikatan Nasional akan diberi perhatian yang berat oleh kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada macam 22 bulan di bawah PH di mana Felda tidak diambil peduli, ya. Jadi apa-apa yang kita buat dulu, misalnya pinjaman 40,000, ya, 40,000 tanpa faedah untuk baik pulih rumah, saya harap akan dapat diteruskan. Rumah-rumah untuk generasi Felda kedua dapat kita teruskan. Ada satu lagi projek di mana akan diberi lot rumah kepada generasi kedua Felda dan mereka boleh buat rumah sendiri. Saya dah bincang dengan Menteri Besar Pahang dan Yang Amat Berhormat telah setuju 163 ekar ni kita akan racik-racik dan kita akan bagi pada anak muda. Buatlah rumah masing-masing ikut kemampuan masing-masing. Ini antara projek yang amat menarik lah. Yang lain, Datuk ada masa ke tak ada masa? Ada masa? Oh, ada masa. Okey. Kalau ada masa, maknanya kita akan teruskan projek untuk Felda, ya. Saya sebut selain daripada itu kemahiran, ya. Kemahiran untuk generasi kedua, latihan. Salah satu daripada program yang dekat di hati saya waktu saya jadi Menteri Felda adalah untuk melatih anak-anak Felda menjadi aircraft maintenance engineer. Dan mana bila dah bekerja 2-3 tahun boleh dapat gaji 10,000 ke atas. Inilah antara yang saya kata, latih anak Felda supaya dapat high paying jobs. Inilah kita nak kepada generasi kedua, benar-benar ditingkatkan kedudukan sosioekonominya. Selain daripada itu, kemudahan asas kita akan teruskan masalah air untuk gugusan Ceni. InsyaAllah dalam masa 9 bulan lagi akan dapat diatasi. Sebab kita dah semak projek yang sepatutnya jalan lebih awal lagi telah terhenti dalam masa PH berkuasa. Sekarang ini kita sambung balik dan kita tambah lagi 10 juta supaya kapasitinya bukan 11 hari tapi 22 hari. Kalau ada kemarau, 22 hari takungan air ini mampu memberi bekalan air untuk kawasan gugusan Ceni ini. Itulah antara projek, dan untuk orang asli
kita pun ada program PPR, Projek Perumahan Rakyat, PPRT, sangat dituntut oleh mereka, dan kampung-kampung tradisional kita sambung pembangunan luar bandar lah, ya, apa-apa yang patut, termasuk rancangan tanah kelompok dan sebagainya. Jadi itulah lebih kurang visi kita untuk kawasan seni, dan ini akan hanya jadi kenyataan kalau calon kita menang. InsyaAllah ini akan kita laksanakan. Inilah dia vision yang realistik. Inilah dia. Kita nakkan benda tu. Ustaz Fadil Noh, sebagai anak jati Cini, yang kenal akak ubi, yang kenal anak-anak muda Cini, apakah yang mereka mahukan sebenarnya? Kalau boleh sedikit kupas. Baik, terima kasih Syirul. Sebab soalan pun dah lawak. Kita berlawak-lawak malam ini. Antara anak muda dia nak satu perubahan, era anak muda, perubahan ke hadapan, antaranya pembangunan, antaranya pembangunan untuk melihat generasi yang ke hadapan, melahirkan anak-anak muda berkehadapan, bukan ditakut yang lama, mereka dengan fresh, dengan semangat ke hadapan. Sebab itu antara anak-anak muda bercakap, bila kita berjumpa dengan mereka, mereka nak antaranya pekerjaan, mereka nak kestabilan ekonomi mereka, kehidupan mereka, antaranya yang sebagai Datuk Najib sebut tadi, perumahan, dan alhamdulillah tanah, mereka akan dah ada peruntukan tanah, kemudian ada pekerjaan, kilang kertas. Ini di antara perkara yang anak-anak muda. Malam tadi saya bersama dengan Datuk Seri Najib, selepas program Muafakat Nasional, kami bertemu dengan guru-guru Kafah, ya Datuk. Kita bertemu dengan guru Kafah. Sekian lama guru-guru Kafah berhajat untuk bertemu dengan Datuk Seri. Alhamdulillah, Datuk Seri dengar sendiri denyut nadi mereka, apa yang mereka nak, apa yang mereka minta, apa yang mereka pohonkan. InsyaAllah Datuk Seri Najib ambil perhatian yang sangat prihatin semalam. InsyaAllah antaranya mereka nak pembangunan generasi anak-anak supaya lebih mengenal jati diri dan kenal Allah dan kenal agama kita. Di antaranya Kafah ini melahirkan, mendidik anak-anak bangsa mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan juga mengenal keluarga, mengenal arti kehidupan, dan bersiap sedia untuk kehadapan. Jadi tugas mereka, tugas guru-guru Kafah mendidik anak-anak ni sangat penting. Dan alhamdulillah apa yang mereka harapkan, apa yang mereka nak, maka Datuk Seri dengar sendiri nadi denyut mereka itu, alhamdulillah. Dan juga kita bertemu dengan anak-anak muda sekarang ini. Apa yang anak muda nak? Mereka nak kerja, mereka nak usaha mereka nak kehidupan mereka. InsyaAllah kita lihat satu demi satu peruntukan, kemudian pula satu demi persatu apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, boleh membantu kita anak-anak muda ke hadapan dan terus hidup seperti manusia biasa, insya-Allah. Dan saya pun tertarik apa yang beliau sebutkan, perumahan khususnya masyarakat asal, orang asli. Alhamdulillah mereka juga tidak asing kepada kita, mereka juga diberikan keutamaan. Ini anak-anak muda di sini yang mahukan. Jadi terima kasih kepimpinan, terima kasih kepimpinan Datuk Seri Najib, terima kasih kepimpinan bersama Muafakat Nasional, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih kepimpinan PAS yang menyokong teguh dengan muafakat ini, alhamdulillah. Jadi saya membawa suara anak muda juga pada malam ini, walaupun saya pun tak berapa muda, tetapi jiwa masih muda. Jadi anak-anak muda sentiasa bersama juga dengan orang lama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fadil Noh. Dan yang terakhir, Datuk Dr. Ashraf. Ini adalah calon muda. Apakah harapan Datuk Dr. Ashraf terhadap calon muda kita ini? Silakan Datuk. Saya malam bila dia umumkan calon, kami pemuda-pemuda daripada sini dengan Datuk Jaja, Datuk Niza, kita duduk dari hati ke hati dengan Syarin. Hampir sejam juga, sampai pukul 1:30 pagi waktu tu. Antara perkara-perkara yang kita bincangkan, sebab Datuk Jaja pun Syarin pun dalam keadaan terkejut. Dia tak sangka dia jadi calon. Sebab nama dia ni
tak pernah disebut. Yang disebut orang lain. Tetapi tiba-tiba jadi calon. Jadi dia secara merendah diri datang jumpa, saya pertemukan Datuk Jaja dan kepimpinan pemuda sini. Dia minta tolong dan dia minta kalau boleh tegur dia. Tetapi saya tertarik dengan apa yang Datuk Seri Najib sebutkan, dan pada malam itu juga kita bincangkan perkara ini dengan Syarin. Kata Syarin, dalam apa juga keadaan, prinsip paling penting kena sentiasa merendah diri. Setinggi mana pun kita naik akan datang, kita jangan lupa melihat rumput yang hijau di bawah. Kerana itu ia akan menjadi sumber kekuatan kita. Orang akan terus menghormati kita. Kerana anak-anak Cini, pengundi Cini pasti rasa bertuah. Kerana calon ini adalah generasi kedua Felda Cini. Dan Syarim adalah orang yang amat memahami denyut nadi masyarakat Felda orang di Cini. Kerana apa? Kerana dia bukan saja membesar di sini, bersahabat, berkawan di sini, tetapi dia menyaksikan secara dekat peranan arwah Datuk Abu Bakar dulu, memainkan peranan yang cukup berkesan dengan masyarakat. Saya dalam tempoh 2 minggu ni, saya berada di Pekan, sebab bukan di Cini, bukan saya biasa sangat. Banyak tempat saya pergi kali pertama. Tetapi saya dapat merasakan aura arwah Allahyarham Datuk Ben. Datuk Abu Bakar ini begitu dihormati oleh masyarakat Peneroka, oleh masyarakat orang asli, oleh masyarakat kampung tradisi. Dan yang bertuahnya adalah kerana Syarim ini adalah pegawai yang cukup rapat dengan arwah. Dan Syarim menyaksikan sendiri macam mana arwah bekerja. Syarim menyaksikan sendiri macam mana arwah deal dengan rakyat di bawah sana. Dan ini penting kerana seperti mana yang bosku sebutkan tadi, ilmu yang diperolehi ataupun pengalaman yang digarap ini bukan suatu yang boleh dapat di dewan-dewan kuliah. Orang yang belajar tinggi sains politik pun belum tentu memahami denyut nadi dan bagaimana nak berinteraksi dengan kepelbagaian manusia. Sebab itulah saya kira calon yang ditampilkan ini, walaupun saya bercakap di hadapan dia, saya rasa ini adalah calon yang terbaik daripada yang baik-baik semuanya. Kita tidak pernah menafikan calon-calon yang ditampilkan. Sampai Datuk Seri Najib beritahu, sampai pukul 3 pagi lah nak seal betul-betul. Semalam sebelum diumumkan calon itu, maknanya bukan mudah untuk menilai dan meneliti. Tetapi ini adalah antara calon yang saya rasa orang Cini patut rasa bangga, kerana kita tampilkan anak muda yang bukan saja aktif dalam parti, ketua pemuda cawangan saja. Saya nak cerita satu perkara. Bila nama Syarim ni masuk, orang tengok biodata dia ketua pemuda cawangan. Sekarang ni seluruh Malaysia ketua pemuda cawangan dah mula pasang niat. Sebab rupanya ada peluang ketua pemuda cawangan. Maknanya tak semestinya ketua pemuda bahagian saja ada peluang. Ketua pemuda cawangan pun dalam parti UMNO Barisan Nasional ni, insya-Allah kalau Tuhan kata itu rezeki kamu akan jadi calon, insya-Allah. Tetapi yang paling penting, kita jangan besar diri, sentiasa bersedia untuk belajar, diajar dan mengajar. Kalau kita ada prinsip seperti ini, insya-Allah saya kira saya juga bukanlah yang terbaik, tetapi saya belajar daripada sifu-sifu yang ada di hadapan ini. Kerana pengalaman itulah sebenarnya yang mendidik kita. Sebab itu jangan orang muda ini rasa segalanya nak cepat. Saya sebutkan tadi, Saidina Ali dengan hikmah dia pun disebut. Mesti ada gabungan hikmatus syuyukh wa himasatus syabab. Kebijaksanaan orang tua yang pengalamannya banyak dengan semangat orang-orang muda. Kalau gabungan ini dapat kita perkasakan, perkukuhkan, insya-Allah dengan muafakat nasional yang kita ada hari ini, dengan PAS,
saya yakin insya-Allah kalaulah semboyan ditiup pada bila-bila masa ditakdirkan pilihan raya umum nak diadakan, insya-Allah saya percaya rakyat akan kembali memberi mandat kepada kepemimpinan Barisan Nasional, Muafakat Nasional PAS dan semua gabungan-gabungan kita demi rakyat, demi negara, insya-Allah. Terima kasih Datuk Dr. Ashraf. Itu dia, sangat hebat ulasan daripada Dr. Ashraf untuk kita anak muda lebih bersemangat. Terima kasih kepada panel-panel kita, sebenarnya masa mencemburui. Tapi sebelum itu kita ingin mendengar sedikit ucapan daripada calon muda kita N23, Saudara Muhammad Syarif Mak Zain. Dipersilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Syarul selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, terusnya Ayahanda Datuk Seri Najib, Yang Hormat Datuk Dr. Ashraf, terusnya sahabat saya Al-Fadil Ustaz Fadino, terusnya kepada kepimpinan yang berada pada malam ini, Datuk Seri, Datuk-Datuk, seterusnya kepada kepimpinan yang ada pada malam ini yang turut bersama dalam program bersama Bosku, dan juga yang diraikan anak perantauan dan juga penghuni-penghuni Don sini. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya sedikit lah pada malam ini dapat bersama mendengar apa jua yang diceritakan oleh Ayahanda Datuk Seri Najib dan juga kepimpinan. Jadi itulah ceritanya, dan hari ini memudahkan kita meringkaskan. InsyaAllah apabila saya diberi kepercayaan oleh pengundi-pengundi Don Cini dan juga anak perantauan, saya akan bawa kepercayaan ini, suara hasrat masyarakat khususnya pengundi-pengundi muda Don Cini untuk terus ke hadapan dari segi pembangunan dan juga apa jua yang disuarakan, permasalahan yang ada di Don Cini ini, insya-Allah selaku wakil rakyat yang akan dipilih pastinya akan menjadi tanggungjawab untuk saya perjuangkan, insya-Allah. Dan jangan lupa esok adalah hari penentu untuk kita semua, kepada pengundi-pengundi, dan juga saya amat hargai, terima kasih kepada pengundi-pengundi anak perantauan yang pulang untuk memastikan memangkah dan juga memastikan parti Barisan Nasional dan juga Muafakat Nasional ini terus diberi kepercayaan untuk kita tunjukkan isyarat kepada semua bahawa Cini ini adalah tempatnya penyatuan ummah yang antara orang kata UMNO dan juga PAS, dan juga kita dapat bersatu di atas orang kata mendaulatkan agama, bangsa dan tanah air kita. Saya rasa itu saja. Saya merayu sekali lagi kepada semua selaku calon Barisan Nasional untuk kita pada hari esok pastikan keluar awal mengundi dan pastinya memangkah calon nombor 3 Muhammad Syarif Mak Zain. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Hidup BN! Hidup! 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 Takbir! 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 Terima kasih. Itu dia tadi. Kita pangkat calon nombor. Calon nombor. Calon nombor. Ingat besok calon nombor 3 di hati anda semua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan.